Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mengejutkan sekali, sangat-sangat mengejutkan apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat penjimatan kos kepada wang kerajaan, wang negara. Tetapi tiba-tiba pembangkang pula tidak puas hati dan mereka mahu sangat supaya benda ni didedahkan. Jadi akhirnya bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tampil dengan satu kenyataan yang baru di mana beliau kata perkara ini perlu untuk disiasat oleh SPRM. Takut-takut ada suapan ke, ada rasuah ke. Saya semakin hairan ya tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa kerajaan yang dapat menjimatkan wang perlu pula disiasat? Adakah ini salah satu cara untuk untuk melencongkan perkara-perkara yang sekarang ni hangat? Contohnya perkara tentang Muhyiddin bukan lagi calon Perdana Menteri daripada PAS. Muhyiddin bukan lagi calon Perdana Menteri dari PAS. Muhyiddin tidak akan jadi Perdana Menteri lagi. Malah PAS sendiri mengesahkan bahawa pemimpin PAS sendiri mengesahkan bahawa tidak ada perbincangan. Adakah ini cara untuk melencongkan pandangan orang bahawa Perikatan Nasional sekarang diambang kemusnahan, diambang kehancuran, diambang perpecahan, sehingga dilencongkan kepada perkara yang lebih mengejutkan, iaitu perlu disiasat pula Perdana Menteri kita yang berjimat. Pelik juga saya. Perdana Menteri yang berjimat disiasat pula. Disiasat pula. Kenapa bila berjimat disiasat? Saya hairanlah. Pemimpin-pemimpin pembangkang ni suka benda yang membazir kah? Tapi kita faham, jangan salah faham dengan kenyataan saya. Kita faham bahawa mau ada ketelusan. Okey, kita biarkan kerajaan, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan memberikan pencerahan tentang perkara ini. Saya sendiri pun mau tahu, ya. No doubt about that. I also want to know the detail of this sponsor. Itu kita setuju. Tetapi yang saya hairan, setiap kali Perdana Menteri cuba untuk menjimatkan, mesti ada saja suara yang tak betul. Janganlah fikir Perdana Menteri sekarang ini sama dengan kamu. Jangan samakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kuat melawan rasuah ini sama dengan kamu yang tak kuat mana pun melawan rasuah. Yang tahu hanya lawan pusat judi, yang hanya tahu lawan kedai babi, yang hanya lawan pusat urut, yang hanya lawan panggung wayang yang tidak berlampu, yang tidak berlampu. Anda memang tahu hanya lawan itu saja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia lawan sungguh-sungguh rasuah tau. Dia lawan sungguh-sungguh ketirisan, dia lawan sungguh-sungguh ketidakcermatan dalam penggunaan wang. Sehingga ada inisiatif menggunakan sponsor supaya dapat dikurangkan lagi perbelanjaan. Menurut laporan yang saya baca itu, ada dakwaan berkata sehingga dapat dijimatkan sehingga 1 juta. Tidakkah itu bagus? Bayangkan 1 juta ringgit yang dijimatkan ini dapat membantu rakyat yang miskin. Berapa banyak jalan yang dapat diperbaiki di negeri-negeri yang perlu? Berapa banyak keluarga yang dapat dibantu? Berapa banyak anak-anak miskin yang ke sekolah yang tidak cukup wang, yang tidak cukup budget dapat dibantu? Yang tidak dapat pergi universiti sebab tidak dapat mampu bayar yuran, ini dapat dibantu. Ini pula dipersoalkan. Hairan juga saya. Jadi tak apalah. Kalau mereka mau juga ada siasatan, okey, kita biarkan SPRM siasat. Akhirnya kalau SPRM sudah siasat dan tidak ada apa-apa, siapa yang malu? Siapa yang ketahuan? Kantoi
kamu tuh boros, kamu tuh tidak pandai berjimat, kamu tuh tidak pandai cari PR yang bagus, tidak ada public relation yang bagus, tidak pandai untuk cari orang yang mampu untuk sponsor. Inilah nama dia, pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik, yang mampu untuk meminimumkan perbelanjaan. Tinggalkan pendapat Anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat hari Sabtu sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih, bilion terima kasih. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada anda semua. Saya doakan bagi anda yang sudah bersama-sama dalam channel ini, yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih. Bilion terima kasih saya ucapkan. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Supaya anda dapat berita-berita, ulasan-ulasan daripada channel ini. Okey, terima kasih kepada anda semua. Saya doakan Tuhan memberkati anda semua. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, persoalan Ketua Menteri selalu muncul. Persoalan sekarang ini yang paling hangat tentang TYT pula, sampai ada gerakan, entah betul entah tidak, ada gerakan di dalam WhatsApp, gerakan menolak Musa Aman daripada menjadi TYT Sabah. Dari mana dong dapat tahu TYT Sabah bakal TYT Sabah Musa Aman pun tidak tahu. Tapi betul-betul tular di WhatsApp ini sekarang. Musa Aman ditolak habis-habisan oleh rakyat, oleh pemain-pemain politik di Sabah untuk daripada menjadi TYT Sabah. Tapi menariknya baru saya sisipkan juga tangkap layar, ada seorang komen di dalam channel saya. Dia kata bukan Pairin kah, bukan Musa Aman kah, bukan Haji kah, tapi ini pertama kali saya nampak ada orang komen, kasihlah si Bung Mokhtar untuk jadi TYT Sabah. Okey juga, ini permainan politik yang cukup bagus. Ini satu percaturan politik yang cukup bagus, satu percaturan politik yang masuk akal, satu percaturan politik yang pada saya juga boleh diterima, sebab semua orang perlu mencaturkan siapa ini. Sebab bukan semua orang boleh jadi ketua menteri, walaupun semua orang mungkin mau jadi ketua menteri. Semua ahli parti mau tengok dia punya bos jadi ketua menteri. Semua akar umbi mau tengok dia jadi ketua menteri. Tapi bukan semua orang boleh jadi ketua menteri. Jadi kalau Bung Mokhtar katakan dia jadi ketua menteri, dan mereka contohnya bergabung warisan dengan BN UMNO, bergabung barisan BN UMNO. Jadi Shafie Apdal boleh jadi ketua menteri, kemudian Bung Mokhtar boleh jadi TYT. Itu satu percaturan yang cukup bagus. Itulah kebaikan dia bila tidak banyak gabungan, senang sikit fikir. Jadi siapa timbalan ketua menteri itu seterusnya akan dibincangkanlah. Okey, jadi persoalannya ialah mahukah rakyat Sabah kalau Bung Mokhtar jadi TYT Sabah? Begitulah. Daripada adun, daripada MP turn to TYT. Adakah aura Bung Mokhtar menjadi TYT? Sebab TYT Sabah selalunya seorang yang low profile, seorang yang tidak terlalu sangat menonjol, malah dia adalah agak pendiam dan tidak banyak keluar di media sosial dan sebagainya. Tapi Bung Mokhtar ini memang sudah terkenal, dia punya profile, dia bukan low profile ini, dia memang sangat-sangat terkenal. Sesuai atau tidak siapa yang tahu, sehingga dia dicuba menjadi TYT. Okey, jadi kalau dia jadi TYT, pada pendapat saya sendiri, ini saya sendiri punya pendapat, tidak ada masalah untuk saya sekiranya dia jadi TYT. Tidak ada juga masalah untuk dia jadi TYT. Tetapi yang menjadi persoalan dia ialah tentang dia punya kes mahkamah. Kes mahkamah dia yang dia baru saja suruh dibela diri. Ini akan menjadi penghalang besar bagi Bung Mokhtar untuk dicalonkan untuk apa-apa jawatan lah, termasuklah jawatan ketua menteri atau TYT. Jadi semua benda dia okey.
Kecuali yang dia tidak okey adalah kerana dia ada kes mahkamah. Itu saja yang dia tidak okey. Dan ini bukan satu perkara yang kecil, tapi satu perkara yang cukup besar, satu perkara halangan yang cukup besar daripada dia menjadi TYT atau Ketua Menteri Sabah. Jadi saya fikir semua peluang dia ada, kecuali yang menghalang dia adalah dia punya kes mahkamah ini. Jadi untuk dia menjadi TYT, pada pendapat saya, dia punya keberangkalian untuk jadi TYT itu sangat-sangat kecil. Begitu juga untuk menjadi Ketua Menteri sangat-sangat kecil, kerana dia ada kes mahkamah. Pastinya semua pemimpin-pemimpin politik akan melihat itu sebagai satu justification, satu apa itu, penilaian untuk sama ada dia layak atau tidak menjadi Ketua Menteri atau TYT Sabah. Itu pendapat saya. Bagaimana pendapat anda? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye bye.